trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, my sweetheart. I belong with you, you belong with me, my sweetheart. Jaga tu tempat stay sini, jaga bilik, saya dua anak pun senang untuk sini, ada sekolah ramai kan. Ada mereka juga lah. Ada klinik semua ya? Ada klinik semua ada lah. Pakcik pun senang. Pakcik pun senang, kawan-kawan pun senang. Biasalah, macam buka bunga, kau minta lamilan dengan pakcik. Kat sini lebih terjaga lah. Terjaga lah. Macam persekitaran pula dekat Bukit Cagang kat sini tu. Persekitaran. Persekitaran dia kat sini pada Bukit Cagang. Sebab apa? Apa beza? Yang Bukit Cagang sana dia banyak yang tak payah baik. Ini alhamdulillah lah. Dia nampak lah. Ini lagi baik lah. Pasal dia tempat besar. Angin tu baik juga. Bukit Cagang tapi mau pergi pandang sekarang jadi okey. Sini bilik macam mana selesa? Sana bilik satu, jadi bilik tiga. Duduk pun ada banyak show lah. Show sikit lah. Persekitaran dekat Bukit Cagang dengan sini sama tak? Sini persis sikit. Bukit Cagang dulu kotor. Banyak kotor? Banyak kotor. Sebab apa kotor? Pasal asal dia orang buang barang turun. Itu tak bagus lah. Macam-macam dia orang pergi nampak. Tak berani buang. Pasal tekam. Awak kotor. Dia buang orang nampak. Tekam buang itu tekam. Dekat Bukit Cagang sudah buruk sangat sampai ke tu. Sini sudah baru-baru kalau tak jaga pun buruk kena rugi juga kan? Aku rasa kenapa? Semua jaga bersih. Mudah-mudahan jangan dikit-dikit lah. Saya rumah sudah cantik. 2 kali saya anak tak, dia tak dapat undi ni. Dah keluar tengok, undi sekali dah bersyarim sekali. Banyak ni kalau ingin. Lim Serin. Ada 2 anak lah. Sini Melayu, Cina, semua India pun okey. Ini sekarang ni alamat mana? Alamat Tak ada gaduh-gaduh. Alamat mana? Blok L. Blok L. Program ada semua betul. LG 03. Okey, thank you Uncle. Bukit Cagang dengan sini banyak sehat dah. Banyak Bagus. Tempatnya banyak selesai. Dengan orang-orang yang duduk sini pun banyak senang. persekitaran macam ni? Lagi selesa ke? Selesa. Sini lagi selesa. Bukit Cagang memang rumah kecil. Lagipun tingkat 17. Naik lift tak ada, itu tak ada tangga. Bilik pun satu bilik. Jadi dekat sini memang bagus lah. Saya tengok budak-budak sini, orang-orang kampung sini pun semua orang pun saya suka. Kalau kita sini sudah ada guard, ada kamera, kalau barang sini pun apa pun semua sudah ada orang jaga kan. Jadi tempat ni memang susah bagus. Jadi harapan cik bila duduk kat rumah kat sini sekarang ni? Sekarang ni bagus. Sekarang ni masa ni kita duduk sini, nak pergi kerja pun banyak dekat, tempat pun dekat, kilang-kilang dekat.
Lagi duduk kawasan ini campur dengan orang-orang jiran, dengan orang Melayu, Cina, main bola, buat fungsi semua memang tak ada pernah masalah dekat sini. Senang hidup lah. Kejap. Dari segi pecah rumah, pernah ada tak? Okey. Cerita sikit, ada tak keadaan jenayah yang pernah berlaku kat sini? Macam pecah rumah ke? Ada pecah-pecah rumah ada lah, tapi tak banyak. Sebab apa mula-mula kita datang sini, masa mula-mula datang, ada laku macam ni lah. Jenayah kes. Dah sampai 5 tahun ni, sudah ubah banyak. Sekarang ni, saya belum pernah dengar ada pecah rumah, ada kes hilang motor ada lah. Yang lain semua tak ada. Yang mula-mula masa kita datang, ada satu-satu berlaku macam ni. Sebab itu masa baru kan. Waktu kita ada persatuan, kita ada polis, tangga, rela, semua buat satu proses, dia orang meeting bincang. Lepas tu dia orang buat satu cara yang macam mana nak ubah cantik ni tempat bagus lah. Sehat lah. Jadi sekarang tengok memang sehat. Bagus. Tak ada masalah apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lah, syukur percaya kepada Allah kan, sebab dalam memang nampak banyak beza, tapi walau macam mana pun kita tak lupalah Bukit Cagar tu, sebab di situlah kadang-kadang permulaan kehidupan anak-anak apa semua kan, sebab masa tu memang di satu bilik, ada satu hall, ada dapur semua kan. Tapi lama jugalah, macam akak duduk 22 tahun dekat sana. Lepas tu kita pindah sini 2007 dan sekarang ni dah 5 tahun lah. Memang jauh lah perbezaannya, persekitarannya, anak-anak apa semualah kan. Jadi orang kata dari segi ekonominya memanglah lebih tinggi lah. Lepas tu dari segi persekitaran, masyarakatan tu memang alhamdulillah lah, baguslah. Anak-anak pun dengan ada padangnya, dengan ada tempat fusalnya, nampaklah peningkatan yang kita nak tu awal. Mandat kerajaan tu memang diberilah peringkat demi peringkat. Anak-anak macam dari segi pelajaran pun memang jauh lah dia punya, orang kata apa tu yang perbezaannya. Kalau dulu banyak macam anak akak lah, memang anak akak 2 orang, dua-dua lepasan you. Memang dulu kita buku pun anak 2 orang dulu ada sistem memang kena bayar, kena beli, tak ada free. Tapi sekarang apa orang kata yuran, SPM, SRP, STP tak ada kan. Pinjaman PPN pun memang ada. Kalau katalah kita dihapuskan, kena fikir sendiri lah macam mana kan anak-anak nak belajar dengan duit yang dia orang dapat 100, 200. Sekarang penambahan lagi untuk you 250. Memang baguslah. Soalan seterusnya, macam kat Bukit Cagar dulu dirobohkan sebab dia dah tak sesuai lagi nak didiami kat situ kan. Dengan keadaannya yang usangnya tu kan. Bila dah pindah kat sini saya tengok keadaan dia okey, tapi tak mustahil satu hari nanti pun dia akan jadi buruk, macam seburuk dekat Bukit Cagar juga kan, betul tak? Betul. Jadi apa pendapat Kak, saranan akak, harapan akak terhadap rumah akak sekarang? Jadi sekarang ni memanglah kalau kita boleh, memanglah lama-lama benda tu akan buruk lah kan kalau kita tak jaga. Tapi sebenarnya masyarakat setempat pula yang kena jaga. Memang kerajaan memberi semua benda yang kita minta, yang kita ada, tapi sebagai rakyat Malaysia dan sebagai rakyat yang penempatan di sini, kita yang berhak menjaga harta kita sendiri yang telah diberi mandat tu semua. Jadi dengan itu kita kena didik anak-anak kita macam ini semua, dengan IT-nya, dengan pembelajarannya. Jadi sentuhan kasih sayang, maksudnya dengan pelukan, dengan kita beri apa. Maksudnya kadang-kadang orang budak-budak nakal lah, macam kita juga mungkin dulu kan. Jadi kita panggil dia apa masalahnya apa semua kan. Jadi peningkatan demi orang kata tertib tu, teraturnya tu. Jadi nampaklah dengan apa nama bila kita pindah di sini memang jauh, tapi dari segi sosial pun kita kena ambil berat lah. Maksudnya semua masyarakat ni yang kena ambil tahu. Maksudnya orang kata kalau dulu dari kampung lah, memang kakak pun dari kampung, orang kata kita mesti jaga macam jiran kan. Jadi jiran sepakat membawa berkat. Jadi kita nak terapkan di sinilah, jiran sepakat membawa berkat. Kita tegur menegur anak-anak kita. Jadi anak-anak ini adalah anak-anak kita semua. Bukan anak anak engkau, anak aku, tidak. Jadi kita tegur anak-anak ni, maksudnya ibu bapa sama-sama saling faham memahami. Jadi sebab dari segala aspek pun, baik daripada dalam rumah tangga, seterusnya jiran tetangga, seterusnya masyarakat, seterusnya daerah, negeri dan negara. Okey, terima kasih banyak. Show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong, I don't know where I went wrong, but I can write a song. Sini lagi best lah, sebab apa? Apa ni? Macam
kat sana kan dulu macam apa tu lari sikit kan. Sini okey lah. Macam tak banyak tu kan. Suhan. Suhan. Senang lah kan. Lari di atas kan. Senang bintang. Sekitaran dekat Bukit Cagar dengan sini mesti banyak beza kan? Macam mana? Kat sana tak selesa, kat sini selesa. Macam apa tu jalan sana tu pecah-pecah sikit kan. Sini okey lah. Okey. Duduk dekat sini kan Bukit Cagar? Dekat Setulang lagi best. Di sini lagi best lah. Sebab apa? Sebab boleh main lah. Bukit Cagar dengan kat sini mana lagi best? Sini lagi best. Sini best sebab apa? Sebab sini banyak kawan. Banyak kawan. Kalau Bukit Cagar, taman Setulang. Dekat habiskan. Tadi awak kata kat Bukit Cagar kenapa tinggi sangat? Oh, tinggi sangat. Nanti takut jatuh. Oh, takut jatuh. Tinggi sama 3-4 je. I belong with you, you belong with me, my sweetheart. Okey lah, bila sebut saja Seri Setulang ni, kita comparekan dengan apa yang kita tempat tinggal lama dulu, yang ni rumah bangsa Bukit Cagar, memang sangat berbeza lah. Dengan keadaan persekitarannya, dengan keadaan situasi rumahnya, dalam rumah dan juga luaran pada rumah. Yang mana kalau dekat Bukit Cagar dulu, kita duduk di flat yang tinggi, yang ini 16 tingkat. Tapi kali ini kita duduk dalam keadaan yang selesa, yang ini 4 tingkat saja. Daripada 4 tingkat tu, setiap tangga, kalau dulu hanya 2 tangga kiri dan kanan, tapi kali ini setiap blok ada 4 tangga, dan setiap tangga tu terdiri daripada 4 buah pintu rumah. Jadi memang selesa lah, anak-anak pun boleh main selesa depan rumah dan sebagainya. Daripada segi infrastruktur yang ada dekat dalam ni, apa yang pihak kerajaan telah pun beri kepada penduduk-penduduk memang sangat memang sangat menggembirakan lah. Yang mana kemudahan asas termasuklah klinik Satu Malaysia, pos community police, kedai-kedai dan sebagainya lah. Memang menepati citarasa penduduk-penduduk yang berpendapatan rendah di dalam kawasan bandar. Okey. Dan lain-lain kemudahan asas memang tak dinafikan. Kalau dulu masa di Bukit Cagar, rumah kami hanya terdapat sebuah bilik, dan di sini pula terdapat 3 buah bilik, dan sewanya begitu murah, berhampiran dengan kawasan bandar, memang tak ada tempat-tempat lain. Yang ini dengan kadar sewa berjumlah ringgit Malaysia RM124. Memang tak dapat lah. Kalau dekat luar, biasanya rumah-rumah macam ini akan disewakan dengan kadar 600 ke atas dalam kawasan bandar. Okey. Dan daripada segi kemudahan pengangkutan awam juga, kami sangat berterima kasih kepada pihak kerajaan, yang mana bas awam yang telah pun dilancarkan baru-baru ini juga telah pun melalui kawasan kami, dan juga ada bas-bas tertentu yang terus memasuki dalam kawasan taman sendiri. Jadi ini memberi kemudahan kepada warga emas dan OKU dan sebagainya lah untuk mendapatkan perkhidmatan kenderaan awam. Dan juga rumah-rumah OKU juga memang terdapat di dalam kawasan kami, yang mana beberapa buah blok yang dihaskan untuk di tingkat bawah, yang ini ground floor, khas untuk golongan OKU dan juga orang yang mengalami sakit kronik dan sebagainya. Jadi memang banyaklah sangat kemudahan asas, dan insyaAllah saya juga sedang mengusahakan untuk dengan Pejabat Parlimen Johor Bahru sedang mengusahakan untuk mendapatkan satu dewan serbaguna di dalam kawasan pendapatan Seri Setulang ni, dan projek ni akan berjalan tidak lama lagi. Peruntukan telah pun diberikan kepada pihak Perbadan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor, yang ini PKNJ, untuk melaksanakan program ni. Dan insyaAllah pada tahun 2014 kita akan dapat Dewan Serbaguna yang akan menempatkan lebih kurang dalam 300 orang boleh memasuki dalam kawasan tersebut, dan terdapat 2 gelanggang badminton yang akan kita jadikan pusat riadah permainan badminton. Selain daripada itu, lain-lain kemudahan internet satu kampung juga berada di
dalam kawasan kami, dan kami ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Syarif Samad, Ahli Parlimen Johor Bahru yang begitu prihatin, yang mana kampung tanpa wayar yang disalurkan oleh pihak kerajaan agak limit dan atas usaha pejabat parlimen untuk melebarkan kawasan ini kepada keseluruhan blok-blok yang berada di dalam kawasan penempatan Sri Sulang ini. I belong with you, you belong with me, in my sweet home. I belong with you, you belong with me. Cagar dulu yang kita tengok sampai keadaannya usang sampai tak sesuai untuk didiami. Jadi apa pendapat Tan Sri berkenaan dengan 10 tahun akan datang mungkin kepada Sri Sulang? Kita pun tak nak yang Sri Sulang akan dirobohkan. Jadi apa saranan Tan Sri kepada orang ramai, khususnya penduduk Sri Sulang sendiri? Yalah, pertamanya kita mengambil langkah awal dari segi permulaan supaya reka bentuknya mudah untuk dijaga dan diuruskan dari segi kebersihan dan di mana boleh mendapatkan hidup yang lebih sejahtera. Kalau kita lihat bahawa kita bandingkan Bukit Jagar dengan Sri Sulang, keadaan di Bukit Jagar ialah ianya ketika itu kerajaan hanya menyediakan rumah kerana ia satu keperluan dan harus dilakukan secara yang terdesak, dan pendekatan ketika itu ialah dengan keadaan bahawa ekonomi kita tidak begitu kukuh seperti mana sekarang, dan sebab tu apa yang kerajaan lakukan ialah kira boleh dikatakan sebagai membina yang boleh cukup pakai lah, ya. Dan saya rasa ini aspek yang harus kita menghargai, kerana dalam keadaan semasa itu dengan keadaan kewangan, kedudukan dan sebagainya dan kemampuan, kita hanya bina, kerajaan hanya bina apa yang kira-kira macam boleh cukup pakai. Itu pun ketika lebih kurang macam dulu, itu jugalah kita kan, kita ada apa untuk cukup pakai, tapi sekarang kita beronjak naik, membangun dan sebagainya. Dan apa yang penting dari segi perumahan ganti yang dibina di Sri Sulang berbanding dengan di Bukit Jagar ialah bahawa dari segi rekaannya dan dari segi reka bentuknya, dari segi layoutnya, dari segi kemudahannya, ia membolehkan sesuatu keluarga walaupun berpendapatan rendah mendiami dalam keadaan yang sempurna dan juga selesa, dan dengan berbagai-bagai kemudahan yang yang membolehkan keluarga ini terasa tak tertekan, ya. Dari segi, ialah maklumlah kita faham bahawa golongan berpendapatan rendah ni hidup dia boleh tertekan dari segi desakan ekonomi, desakan keluarga, desakan sosial dan sebagainya. Dan sebab itu saya meminta supaya harus dilaksanakan, dibina dengan berbagai kemudahan. Dan kita, kalau kita lihat kepada Sri Sulang, ia lebih merupakan sebagai flat sederhana, kos sederhana, seumpamanya kesederhana, tetapi dari segi kemudahannya memang agak mewah jugalah penyediaan kemudahan itu. Dan saya percaya bahawa persekitaran yang selesa seperti itu boleh mengurangkan tendensi antisosial, ya, boleh mengurangkan kelakuan yang tak senonoh, yang boleh membawa kepada impact kepada orang lain. Kalau orang tu tidak terlalu agresif kerana tekanan, kerana duduk di rumah pangsa yang kecil dengan bilik yang satu dan anak-anak yang ramai, bukan saja maknya atau ayahnya pun terasa tertekan, malahan anak-anaknya pun, ya, lebih gemar duduk di luar, pergi ke shopping kompleks daripada duduk di rumah. Dan itu sahaja saya rasa akan membawa mereka jauh daripada keadaan di Bukit Jagar. Di samping itu, sambil mereka membayar sewa, rumah pangsa ini diselenggarakan oleh kerajaan sendiri.
dan itu merupakan satu keadaan yang memang lebih baik, dan saya pun sendiri menggalakkan adanya wujudnya persatuan supaya penduduk itu mempunyai kumpulan, bergerak sebagai satu kumpulan dan sebagainya. Dan tentunya mesti ada langkah-langkah berikutnya yang harus dilakukan, dan kita harus mengambil contoh daripada negara-negara atau bandaraya-bandaraya di mana kehidupan itu dalam bangunan-bangunan bertingkat, dan pendekatan yang kita harus lakukan ialah untuk sambil menggalakkan mereka menubuhkan persatuan dan komiti dan sebagainya, jawatan kuasa tertentu. Saya pula kena menggunakan atau mempercayai kepada jawatan kuasa dan persatuan-persatuan yang sedang wujud, dan cari jalan bagaimana dapat mereka turut memainkan peranan sebagai satu kumpulan yang bertanggungjawab, iaitu umpamanya mereka nak naik taraf padang bola, saya akan menggalakkan mereka untuk mempunyai sebuah kelab bola sepak, dan melalui kelab bola sepak ini boleh disalurkan bantuan kewangan supaya mereka mengadakan aktiviti. Jadi berbagai kaedah ini pun kalau saya lihat kepada manifesto BN umpamanya di Selangor, mereka pun mencadangkan adanya peruntukan RM5,000 bagi setiap persatuan penduduk. Sebenarnya saya pun dah lakukan perkara ini awal dulu Jadi bermakna kita kena bertanggungjawabkan tugas dan usaha untuk mengurus kumpulan mereka sendiri kepada golongan yang telah ditubuhkan dalam bentuk jawatan kuasa ataupun persatuan. Dan jadi bila bermakna bahawa kita mesti ada saluran secara yang community, bukan secara yang rasmi. Kalau hanya saluran maklumat, saluran arahan, tegahan, pendidikan hanya datang melalui secara saluran yang rasmi, dia berbeza dan mungkin tak berkesan kalau ia datangnya melalui saluran komuniti. Dan ini memerlukan sedikit masa dan mungkin kita kena fikirkan cara-cara baru. Semua penjuru biar berdarah karena ini rumah kita. Ku kan sedia kita tempuh barisan hadapan berkobar cerita tempuh. Ini kebangkitan satu perjuangan kami, berlawan biar sampai mati. Apalah pun sampah ni, padu sikit. Jangan main isu penting. Atau orang marah. Okay, sorry. Saya tak buat lagi weh. Sorry. Nanti jangan ulang lagi sikap kamu tu. Tidak baik. Sorry. Inilah budaya zaman sekarang. Menjaga kebersihan adalah tanggungjawab kita semua. Menjaga kebersihan adalah tanggungjawab